I plan macam ni tapi tak jadi. Oh. Tapi orang Islam usually fikir macam mana? Ini bukan saya punya rezeki, mungkin next time. Kan? Konsep rezeki dalam so, Islam. So macam positif. Right. Positif dan Allah ada plan. Macam pas kita nak jalan macam ni. Tapi ini jadi tak jadi. So kita jalan macam ni. Kalau kita fikir balik, kita something learn from here. Something learn from there better, then speed kita boleh guna from there. Betul. Saudara, our next guest podcast dibawakan khas untuk anda oleh teman-teman kami dari Batisa Realtors. Dan bagi mereka yang nak dapatkan khidmat jual beli rumah, hubungi saja di talian 88776634, 88776634, ataupun boleh check out dia punya socials di IG dan juga Facebook, iaitu @Batisa Realtors. Baik, jom on to the show. Bersama sekali lagi celebrity couple yang saya rasa memang inspirational lah. Dan juga saya rasa bangga lah, khususnya kepada Rizal yang dapat menawan hati seorang wanita Korea dengan keadaan yang macam, dengan style yang tersendiri, style yang saya rasa macam very gentleman. He is a gentleman. Saya lihat dia cara duduk, cara dia berbual, patutlah. Dulu. Sekarang dah tak gentleman sangat. Kan kurang sikit. Dah kurang. Pacik. Dah pacik-pacik. And of course kita bersama dengan Rizal dan juga, okay, saya nak cakap nama betul dia, iaitu Yunare. Betul Yunare. Pardon my Korean language because I'm not good at Korean. I'm so sorry. What's the word yang 감사합니다. What is 감사합니다? Thank you. Oh, thank you. Kalau hello apa? 안녕하세요. Annyeonghaseyo kepada semua. Dan siapa yang menjual sayur, jangan lupa murahkan sayur itu. Dia kakak. Okay, anyway. So masih lagi kita nak terus cerita pasal diorang punya life as a couple. And of course, Yunare waktu tu belum lagi masuk Islam, tetapi dah tertawan dengan cara Rizal pembawakan dirinya. Dan pada awal episod ataupun part 1 tadi, she mentioned about every problem yang dia luahkan dekat Rizal. Tapi Rizal style. Tu saya bangga dengan Rizal ni, bagus. Rizal memang ada background agama ke? Mak ayah dulu ajar agama macam mana? Ni boleh jadi eksklusif. Ni eksklusif. Pendedahan ni boleh jadi eksklusif. Okey, silakan. Sampai sekarang tak ada orang tahu. Kawan-kawan Rizal pun tak tahu. Moyang Rizal, great grandfather lah. Moyang Rizal ke moyang bapa? Anyway, belah ayah Mufti Kelantan. Mufti kedua Kelantan. Masya Allah, berkat. Jangan bro. Oh, Mufti. Tapi bila Rizal dalam keluarga, Masya Allah. dalam keluarga tu semua memang belajar agama. Tahun berapa tu? Do you remember? Mufti kedua Kelantan. Mufti kedua Kelantan. That's your great grandfather. Masya Allah. So bila keluarga semua belajar religion, tu Rizal cakap kat family nak belajar filem. So, saya graduate dekat Aswara kan. Aswara ni Meskom. Belajar Meskom. Lebih kurang macam tu lah, media punya. Media. So dia kata nak jadi apa? Nak jadi pengarah. Kau nak berlakon apa semua. So bersentuhan dengan perempuan tak? Mungkin ada, mungkin tak. You're a bit different from your family. So it's a bit different punya. Tapi the basic of the religion itself aku ada. Memang adalah belajar. Cuma belajar biasa. Cuma bila kita sedar kita ada benda tu, so jangan tinggalkan. Walaupun kemana saja kau pergi, jangan tinggalkan. Sebab my friend selalu pesan, Rizal pergi mana-mana, buat apa saja, pakai seluar pendek ke apa ke, jangan lupa solat. Satu. Wow, tu kau nak buat apa saja, kau nak pakai subang ke, belah kiri ke, belah kanan ke, kau jangan lupa solat. Sebab sebenarnya dia tak cakap kenapa, tapi jangan lupa solat. Sebenarnya bila kita fikir balik, solat itulah yang menghentikan kita buat benda tu. Masya Allah. Sebab bila kita solat, bila kita lupa solat, kita tinggalkan solat, kita akan terus lara dengan benda-benda macam ni kan. Bila kita solat, alah aku solat tiba-tiba malam ni aku pergi minum dengan kawan aku pula. Contoh kan, benda tu kan, terjaga. Kau keluar lepak malam kan, kau lepak tengah malam sampai lupa nak bangun subuh. So benda tu yang menyebabkan aku kena tinggalkanlah lepak malam ni, susah nak bangun subuh. Patut pernah dengar cerita solat tu tiang agama kan? Yes. Sebab itu dia. Kalau kita pandang yang adalah tiang agama, apa benda tiang agama? Agama kau dalam diri kau ni, itu yang tiang. Kalau kau tak solat, 5 tiang ni, satu tiang tak ada, kau akan jalan macam ni, kata. So itu yang
maksudnya orang-orang yang mungkin dia susah nak cerita kat kita, kita pun kita faham dengan sendiri bila kita buat benda tu. Baik, kembali dengan question awal tadi. Mariam banyak masalah, banyak problem. Rizal counter, berikan solution agama. Contoh apa? For example apa? For example, like Mariam punya masalah dululah. Apa yang saya tak dapat ke, tak dapat apa-apa ke, macam I plan macam ni tapi tak jadi. Tapi orang Islam usually fikir macam mana? Ini bukan saya punya rezeki, mungkin next time. Kan? Konsep rezeki dalam So Islam. macam positif. Right. Positif dan Allah ada plan. Even like macam kita macam pas kita nak jalan macam ni. Tapi ini jadi tak jadi. So kita jalan macam ni. Betul. So nanti kalau kita fikir balik, kita something learn from here. Kita tak pergi macam our plan, tapi something learn from there better than speed kita boleh guna from there. Betul. Right, so that kind of thing macam Rizal banyak cakap positif. So saya pun Cicit slowly Mufti. Cicit Mufti Kelantan gila. so macam I love the way you say bro. Wow. macam slowly saya fikir balik bila macam happen the kind of happen banyak-banyak bila kita kerja macam kita punya boss push atau kita punya klien kan. So saya fikir balik positif. Dulu saya pun stress sangat. Ya, selalunya stres. Kenapa saya kena hidup macam ni? Kenapa saya bukan yang trash can yang diorang macam sampah-sampah diorang punya bad emotion throw ke saya. Bukannya saya macam ni. Kenapa saya jadi macam ni? Itulah, dan family pun saya tak dapat sangat. So tak ada, anjing je. Yalah, you dengan you punya anjing. Anjing you luahkan je. ke anjing lah. So saya tak percaya manusia. Tak suka manusia. Sebab Macam itu tu lah. you gunakan your pet ni sebagai teman you. Saya semua Habis Rizal dengan pet, mana you lagi sayang? sekarang lah. Tapi mula-mula pet lagi sayang. Sekarang. Saya cakap kat Rizal, bila dia mati, saya pun akan matilah. Macam tu. So dia dengar lah banyak kali. Saya tak akan kahwin, saya tak akan beranak, saya hidup macam ni, saya akan mati. Masa tu aku dah lulus. Dia takkan kahwin. Aduh, sudahlah aku. Aku dah takkan kahwin. Harapan tu dah tak ada dah. Tak apalah. Dia dengan anjing dia lah. Tapi percaya dengan rezeki Allah kan. So, betul, ni susunan Allah dah buat. Susunan tu memang apa yang Allah dah rancang ada yang terbaik. So bila mana setiap kali marah luahkan masalah dia. So aku fikir kadang-kadang bila aku sendiri plan tak jadi. Aku plan nak pergi sini, nak buat ni. Tapi tiba tak jadi kan. So dia akan salahkan kita. So in a way untuk kau elak kau disalahkan. Kau cakaplah rezeki tak ada. Okay. Tapi sebenarnya kita boleh explain kan. Kau salahkan tadi. Bukan salahkan. But do you ever mention like Allah, the word Allah, of course, the word Rasulullah? Of course. Sebab did she like how do you react? Macam wow, why suddenly you mention God's name? Like or you okay with it? Because I'm okay because I believe there is God. Cuma Which God tak listen saya punya. So bila aku nak mention Allah mula-mula jumpa tu atau masa kita dah berkenalan masa tu, aku tak terus mention Allah. Aku cakap our God, which is Allah. We call it Allah. So setiap kali aku nak mention Allah, aku takkan mention dulu Allah. Aku akan letak nama our God dah buat macam ni. So kita panggil Allah kan. Dan Rasulullah bila ada story ataupun cerita yang berkaitan dengan diri dia, ada kait dengan Rasulullah. Kesusahan yang dilalui itu ada kait dengan Rasulullah. So aku akan masukkan sekali cerita Rasulullah tu. Kenapa kita perlu sabar? Kenapa kita perlu tidak bertindak? Sebab Rasulullah pun dia punya kecaman, dia punya macam apa yang dilalui sekarang kan. Dia kecaman itu Rasulullah lebih teruk. Betul. Kalau orang benci dia, Rasulullah lebih teruk. Tapi macam mana Rasulullah lalui tu, kita sendiri mendengar, kita boleh menangis tau. Macam mana Rasulullah boleh lalui benda-benda macam tu. Macam kalau kita ada masalah dengan seseorang, kita tak suka cara kerja dia, kita tak suka attitude dia dan kita jauhi dia. Tiba lepas few years dia datang balik kat kita. Kita ada orang aku tak nak ada guna dengan kau. Kau datang kat aku tak nak layan kau. Dia pernah musuh kita, dia pernah backstab kita ke, tapi kalau Rasulullah dia tak layan macam tu. Betul. Kan dia akan macam
kalau kau sakit, aku akan treat kau. Aku akan rawat kau dulu. Walaupun kau musuh. Walaupun kau musuh. Walaupun kau haters. So, bila kita ada orang yang kita benci, kita tak suka, tetapi bila dia perlukan kita, dia perlukan pertolongan, kita bagi pertolongan. Masya Allah. So, benda-benda macam tu yang buatkan mungkin dia rasa macam, Islam is a example lah. It's a good example to offer living the life. Tapi sebelum tu, Mariam, okay, your badat kang. Kita ada banyak bantal kat sini. You nak sandar ke apa? Rizal silakan, kita sandar jap. Selfish nampak. Kesian. Husband dah setengah jam dah. Kan? Tak bantal lagi tu. Kita layan kat sini sekejap. Dulu je romantis. Alas. Dia romantik kena simpan. Kena simpan, jangan selalu tunjukkan. Untuk siapa? Tak simpan untuk you. Tapi kalau macam mana aku nak cover kau? Alamak, sorry. Aku bukan nak salahkan kau. Sorry. Peruntuk. Okey, baik. So bila Mariam dah kenalan, dah suka dan sebagainya, do you know that kalau you nak kahwin dengan Rizal, you kena jadi Muslim? Tahu. So are you ready for that time? Macam mana you fikir macam kecoh tak? And then habis family lagi, macam mana? Actually bila kita kahwin, tak famous sangat kan Malaysia kan? Belum kan? Belum lah. Kita kahwin tu. So that time actually for me, because I'm not Muslim, doesn't matter in Korea you Muslim or not, kita just kahwin je, register, dah kita duduk Korea je, tak ada masalah. Masalah dia je, tak tahulah, saya tak kisah. That time lah. So macam mana Rizal waktu tu? Bila you dah but that time you still stay kat Korea masa nak kahwin? Masih kat Korea. Kita masa sebelum kahwin tu, Riza ada masalah dengan visa. So visa kan selalu habis kan, tamat. So visa student visa dah habis. So Riza kena balik Malaysia dulu. So bila balik Malaysia, masa tu Riza dah overstay a few months. Kan saya tak ingat lah. Tapi so kena bayar penalti. So nak kena bayar penalti tak ada duit. So Riza pilihan kena balik Malaysia. Dan kemungkinan untuk datang balik tu susah. Alamak, girlfriend dah ada kat Korea. So the only solution is to pay the penalty lah. So how much is that lebih kurang? It's about 2 million punya ni, tapi 2 million Korean won. 7,000 8,000 ringgit lah. Fuh, mahal juga. Mahal bro. Aku rasa macam guano kita ni. The price that you have to pay when you langgar punya undang kan. Oh, 7,000, that's a lot, man. So ada yang kena bayar sampai 50,000 pun ada. Yang betul-betul duduk sampai tak nak balik kan. So bila jadi macam tu, Mariam cakap kat Mariam, I'll be going to Canada. I've been to Korea a few times. Masa tu it was for performance dengan the Asian Traditional Orchestra. A few times. How was it? The people are very nice. Really? Is it almost like Japan? The people, the tradition? You kenal. Bukan orang racist ke? Tak, when I was performing, the punya audience very nice. Bila aku masuk dengan band, diorang punya sambutan is crazy. Do you sing Korean song? No, I sing Singapore punya lagu. Singapore lagu Melayu. So Baik, Melayu. Kita upkan Melayu kat Melayu tak. Ya. So lain sendiri. Wah, sudah. Sekali belanja lagi. Okay lah. So I would try it out to see how it is. So I've been to Korea. Okay lah, but I wouldn't pick Korea lah for me personally. Maybe I would try Australia because Sheena suka Australia, my wife suka Australia. Asal korang dah dibanding korang dengan Australia ni kenapa? Macam memang minat dia punya culture? Dia punya culture, and then probably aku akan stay more outside of city area. So banyak-banyak negara sedunia tu kau pilih Australia untuk kau. Okay, kalau aku makanan contoh, mahal lah. kalau aku betul-betul boleh. Ni kira The food is around the expensive there. Crazy. Yeah. True. Kalau aku betul-betul boleh, I'll be Bali actually. Oh yeah. bro. I think Sheena pun like Bali. Sheena suka Bali, santai. Buy a villa. Yeah, and then we'll just work remotely in Bali. Yeah, that'll be nice. Then Airbnb the rest of the rooms and the food. Yes. Buy Orang property. betul-betul property rumah. So aku takkan duduk kat sini, aku nak pergi Canada. So You masa pergi tu dah Canada dapat kira nak kerja sana? so masa tu dah dapat offer kerja kat Canada. Kerja apa Macam best QC something QC. So anyway, QC ni check quality control tu kan. Oh ya. QC. So bila dapat offer tu macam nak pergi lah begitu. Dan mana tak apalah ambil duit ni, pakai duit dia, dia pakai duit dia, pergi bayar penalty, renew your visa. You don't want him to go, right? See. Abang nak pergi Canada. Aduh, aku dah jatuh cinta ni.
Canada pula nanti kan. Jadi macam you stay here, I pay, you pay for the penalties. So, Wow. in the end, Canada punya offer job tu punya scam. Tengok Allah punya. Kan. Allah So bila punya akan perancangan dapat ni, tahu Masya kan, Allah. oh rupanya email tapi dia punya proper data company semua ada. It's a scam job tapi bila kita sampai sana mestilah ada protection apa semua kan. Cuma nampak tak hikmah dia. Masya Allah. So bila dia nak convert tu dia bagi tahu dia kata dia nak bagi saya spouse visa dekat Korea. So spouse visa ni kau kena kahwin aku. Oh, okay. Tapi Romantiknya. saya decide convert bukan untuk kahwin. Bukan untuk kahwin. Saya sangat-sangat sendiri fikir pun religion ni paling penting. Sebab I believe there's Allah. That's why I dapat result. So I tak nak convert sebab kahwin. Sebab this love. Because love, sekarang ni orang semua cerai, banyak cerai. Always can change, right? Fazura tu betul ke? Kita ber Betul tak? Saya tak tahu. Tahulah, hati-hati Malaysia ni ada yang bercerai tak tahulah. Saya tak tahu. Tak tahu itulah. Saya Tiba-tiba gosip. Ya ke? Ya ke? Saya tak tahu. faham. You takut tak? Saya tak faham artikel. Anyway. Kita jangan cerita pasal orang Tak bagus cerita pasal orang. So, Okay, that time masa tu saya you pun sendiri sendiri nak. benci. Saya tak nak. Nanti orang tanya, you convert sebab Kahwin. sebab kahwin ke? Saya pun sendiri tak nak. So, saya betul-betul fikir. Tapi that time, saya banyak belajar daripada Rizal. Saya pun nak. Dan saya datang ke Malaysia, saya jumpa ramai orang Islam. That is my first time jumpa orang. Oh, tu yang tapi you dah nak masuk Islam sebab you sendiri nak. Sebelum tu saya datang ke kampung pergi Rizal. sekejap, belum kahwin lagi? Jumpa family. Dating. Ui, bawa pergi Kelantan. Saya tak tahu Kelantan tu macam mana. Saya lampu tu kuning, baju kurung pun dia beli ketak-ketak. So semua polis tengok saya. Saya tak tahu. Yalah. Apa yang problem ni? Kan? Ketak-ketak macam. Yelah, orang Korea pakai baju kurung. Siapa tak nak tengok? Ni macam wool. Bukan baju kurung biasa. Habis? Ketak sangat. Kebaya. Tak, dia kan cabi. Oh, size dia. Polis tu macam macam so jumpa macam tu. Lepas tu saya Mak ayah terima lah. Of course lah, terima suka kan. sangat. Ramai orang suka saya dan tak ada orang macam Yelah. Islam. Saya macam fikir balik about Islam sebab saya orang biasa. Betul-betul saya authentic orang Korea punya mindset everything. Right. So macam Islam tu saya pun dulu fikirlah paksa tudung. Ingat, Apa tak boleh, apa tak paksa boleh, kan? ni tak boleh, tak boleh. Tapi betul-betul jumpa semua orang Islam sangat bagus, sangat positif. Saya nak ikut diorang. You bawa you punya pet tak? Anjing tak bawa? Oh, anjing tak bawa. Kau tak terperanjat polis, kan? So that time saya tengok baik-baik je. Tak ada negatif, positif sahaja. So saya pun nak ikut this way Islam. Dan Allah tunjuk banyak-banyak macam Zara. Tiba. Sorry, ada itu komersial. Iklan. Nanti. Komersial dia pun ikut algorithm. Mana tahu sponsor nanti kan. Kan? So saya macam nak ikut diorang, saya pun nak jadi macam diorang. So Bila cakap I macam nak nangis lah pula. Macam rasa kan Allah tunjuk banyak-banyak miracle. Impossible to happen. Macam kita jadi tiba-tiba famous, macam saya jumpa Rizal macam yang saya selalu daripada kecil-kecil sebab saya tak grow dengan parents. Sebab my parents awal-awal dia orang cerai. Right. So saya dengan my grandma, so dia orang punya sayang tu tak cukup kan. So faham. tak boleh dia orang punya cara tu tak ada macam parents more detail dan more fikir. Tapi dia orang punya cara breakfast, lunch, dinner, bagi makanan. My parents tu hari ini you buat apa dengan kawan siapa, macam tanya-tanya kan, macam kita buat macam kat Rina sekarang. Itu yang parents. Tapi that time dia orang punya paling
macam grandfather lah. So Faham. saya selalunya tak cukup sayang. So saya selalunya doakan there's God. Saya nak jumpa orang yang macam jaga saya, care about saya. Itu dia Rizal. Faham Itu saya. dia. Allah hantar Rizal tu. Macam abah. Walaupun kurang tinggi, ini Rizal dia tinggi kasih sayang dia. So saya jumpa Tapi betul. saya satu je. Satu je lah. Sayang satu tau, jangan takut tau. Saya jumpa dia, betul-betul saya rasa jumpa Macam perfect. Hampir perfect your life. prince yang betul Prince dalam charming. Kataan ni. fairy tale. Fairy tale. Betul rasa macam tu. Right. So itulah saya sangat terima kasih. Prince lah. Macam diorang yang betul-betul jodoh saya. Alhamdulillah. Dan lepas tu kahwin pun banyak miracle happen. Macam contoh kita bila kahwin. Kita nikah kan. Nikah. Masa nikah. Nikah. That Lepas tu time hujan. Hujan rebak. Hujan lebat. Okay, nikah dekat mana? Masjid Seoul. Itaewon. Dekat Seoul. Masjid Dekat Seoul. Seoul. That time usually Family tak boleh datang masa tu. Family tak boleh datang, family Rizal tak boleh datang. dan imam pun Adik selalu saksi dengan seorang kawan daripada Tawau. Tawau? Tawau, dia orang Sabah yang kerja kat sana. Oh. So dia kawan Rizal. So dia datang sebagai saksi dan orang tu adik Rizal. So dua orang yang saksi. Lepas tu time tu hujan? dan Hujan lebat. imam tu kita tak sure sebab imam tu sangat strict. Semua orang kata you guys tak akan dapat daripada Kahwin. imam. Tak akan dapat nikah kat situ. masa tu. Sebab Dan dia kata susah. Imam tu dia suruh akan tanya soalan sampai kau kena balik rumah, study dulu baru boleh. Dia akan nikahkan. Serius lah? Imam tu biar betul. tolak Sebab banyak tolak dia pemerintah Islam di Korea dia yang dia rasmi. So dia susah nak nikahkan orang yang betul-betul dia nak nikahkan orang yang convert Islam, yang betul-betul nak menerima Islam, bukan sebab nak nikah sebabkan convert. sebab imam Korea tu paling atas. represent Dia Korea. dia mewakili, dia macam menteri agama kat sana. Wow. Jadi dia bukan yang juru nikah saja, dia menteri agama. So maksudnya sebelum nikah tu dia akan interview. Yes, macam-macam. Interview, kalau rasa tak sesuai, balik lu. Balik lu. So waktu tu just one take. So Datang kita terus. just bawa Bawa. kita punya nikah baju, Standby je dia. standby je kita bawa, saya drive. Kereta dia kecil ke apa? Kereta kecil. Oh, kereta kecil. Itu di sini. Kalau besar je ni. Kalau saya gini kan. Lagi lori kan. Kecil, hujan, tak nampak. So, tapi saya nak sebab dia nampak sedih. Tak ada family. Oh, yelah. Sebab hujan. Liza duduk sebelah. Sedih. Hujan buat Ini rubah. So dia tak boleh buat lagu expect. background lagu Korea ni kat belakang ni. Tak expect. So saya nak comfort dia. So abang hujan ni sebab Allah bagi hujan sebelum bagi rainbow. Mestilah nanti bagi Pandai hadiah. lah. Tapi that time anggap radio tu keluar sepanjang hari hujan lebat. Macam tu. Mana pelangi dia kan? Aku tak faham. Tak tahu kan. Sepanjang hari hujan lebat. Tutup okey lah abang nanti. Abang, Nanti mesti insya-Allah Allah akan bagi rainbow. Sebelum rainbow keluar mesti kena hujan dulu. Tapi hujan sepenuh hari bila? Sepenuh hari Rainbow kita Tapi boleh lain kot. Rainbow kita- adalah perkahwinan jadi. Tapi alhamdulillah kita pergi ke Itaewon Masjid, interview imam terus terus kita buat lepas Itu tu. rainbow dia. Dan Ada lagi? dan kita habis kahwin semua, kita buat nikah semua dan keluar bising sangat. So apa ni? Orang Kelantan, semua orang Kelantan satu bas datang. Dan diorang kenal kita. So diorang macam congratulations. Macam mana boleh kenal? Masa first Mariam viral adalah sebab aku ajar dia nyanyi lagu DK Barat, lagu Kelantan. So dia viral sebab tu orang Kelantan yang tengok dia tu kenal dah dia. So dia ada follow. Popular. That time orang Malaysia tak tahu. Tak lagi orang Kelantan saja. je. So masa tu orang Kelantan dia ada rombongan bercuti di Korea. So semua orang Kelantan dan adalah orang lain tapi ramailah kat 40-50 orang. So dia Macam mana dia tahu korang kahwin dah tu? tak tahu, dia datang ke masjid Dia nak datang melawat. just masjid untuk tour. Tour je. So kita keluar dari tu, nampak korang masa korang kat kahwin kan? Baru kahwin hari ni. Dia pun datang macam kita macam punya family. tetamu Masya macam Allah. guest. Wow. Yang paling best yang apa lagi? Dan lepas tu imam keluar, imam kata, tengok rainbow tu. Middle of Seoul, rainbow besar macam ni. Allahu Akbar. Hujan berhenti dan baru keluar. So hujan berhenti dah.
Oh, Masya Allah. Macam mau nangis. So Mariam nangis, mana nangis? Nangis. Saya abang tengoklah rainbow dia tanya rainbow. Ada video, kita ada video, ada gambar, semua ada. Wow. So macam Allah. Weh, cerita korang ni betul lah, bagus lah. Wow. So Allah bagi hadiah buat kahwin kita smooth dan bagi guest family dan rainbow juga. So Kan. Sweet, ini betul ke? Boleh happen ke? Kan. Even susah lah happen. Satu yang Ini Korea lagi. so macam mana saya tak percaya Sebab kat Islam? Korea susah Macam mana hujan saya tak tau. percaya Allah? Masya Allah. So itulah saya memang decide convert. This is one of. Korea dah susah hujan. Kat Malaysia biasa hujan kan? Rainbow sangat susah. Satu Dekat Korea? tahun sekali tengok pun susah. Oh, patutlah rasa macam best gitu. Lagi So, special. Bila kata kita rainbow, bagi saya, bagi kita Dah rainbow, biasa lah. biasalah. Cuma hujan, adalah rainbow lepas hujan kan. Itu susah. Wow, Lepas tu tapi dia nampak rainbow. Ya. Lepas tu orang Kelantan ada. Lepas tu, imam kasih lepas. Itu hari saya tengok rainbow tu macam 3, 4, 5 tahun baru tengok. Rainbow. Nikah tu. Yes. Best. Not real, Luar biasa. sangat Ini mungkin atas dasar Mariam ikhlas untuk masuk so Islam. saya rasa macam Allah betul-betul welcome Mariam. Susah tau masa tu, masa first perkenalan, adalah family tanya, bila Mariam nak convert? So pertanyaan ni macam, kenapa aku nak kena paksa dia untuk convert? Kan? So, satu lagi saya beritahu Mariam, tolonglah jangan convert sebabkan nak bagi saya visa, nak kahwin apa semua. Right. Fikir masa-masa dulu, kita tak kahwin pun tak apa. Walau hati dan memang nak kahwin kan. Tapi Yalah. kita tak kahwin pun tak apa. Tapi jangan convert sebabkan nak kahwin. Study. Betul dia baca, dia ambil buku daripada masjid tu tentang Islam, tentang Nabi, Al-Fatihah tu apa, kenapa diturunkan Al-Fatihah. So, dia ada buka buku tu dan setiap minggu kita pergi masjid untuk dia jawab soalan dengan imam tu. Wow. Padahal satu kali pergi tu, imam bagi buku, dia baca balik baca dan second pergi tu imam dah macam okey, lulus. Kan? Best lah korang. Baik, kita lepak jap. Kita rest kejap. Kasih diorang rest, minum air dan sebagainya. Mana tahu bagi mereka yang sedang menonton, anda sedang menonton bersama Pelangi. Apa je? Tak, sorry. Okay, baik. Bersama Pelangi. Baik, kita lepak jap. Jangan ke mana-mana, kita akan jumpa di part yang ketiga. Thank you. I think perceraian ni adalah satu benda yang amat berat sekali. Amatlah sensitif sangat. Yes, correct. Aku kasih kau satu example. Baru-baru ni aku ada serve satu customer. Kita buat presentation lah. Jadi, it's the ex-wife who reach out to me. And then dia bilang, Mus, ni kita punya CEO which is call order. And then of course kita nak kena jual rumah ni sekian-sekian atas ada tarikh luput. So there's an expiry date. They need to sell by this specific date, right? So they come to me, we did a presentation and then dia kata, bro, tapi to be honest kan, kita faham lah benda ni kita kena let go, kita kena jual because call order dah keluar. And then we have come to an agreement that, okay, that's the call order yang kita akan agree with lah. Masalahnya, she does not have a place to stay. She does not have a place to stay because of her income. Okay, so this is tricky. The income is not sufficient enough. Selepas jual rumah pun, nak ambil loan untuk beli rumah sendiri, tak cukup. And then on top of that, the income is also not too low for her to be entitled for an appeal nak dapatkan rumah sewa dari HDB. Right. And then dia ada anak, satu ke dua tak silap aku. So, throughout the presentation aku cakap lah, macam mana ni sis? Do you have any other interim plans or alternative accommodation? Dia kata, bro, actually boleh but it's going to be very, very difficult because the place that I am intending to go to, susah nak tinggal bersama dengan orang sebab rumah dah ramai adik-beradik. So at the moment masih tengah back and forth appeal dengan HDB sama ada atas dasar yang dia ada anak-anak tanggungan and the income bracket dan sebagainya sebab income bracket dia tinggi. There is a minimum income bracket yang you harus capai untuk be entitled for a public housing rental. But of course again case to case. So kita tengah tunggu keputusan tu. As a matter of fact, my last message to her was just a few days ago. But she came back to me, dia mengatakan, Mus, tak apa, I dah tunggu HDB, I dah kasih apa-apa dokumen yang sepatutnya I kasih, tengah tunggu mereka keputusan muktamad. Whatever the outcome is, by next week I will let you know. Kalau terpaksa jual, I have to ikhtiar cari rumah sendiri. So, this process is a very emotional journey.
Terima kasih kerana menonton rancangan ini yang dibawakan khas untuk anda oleh ejen property Batisa Realtors. Dan bagi mereka yang nak dapatkan khidmat jual beli rumah, dapatkan segera hubungi mereka 88776634, 88776634. IG, Facebook, follow lah diorang @Batisa Realtors. InsyaAllah jumpa lagi. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.